Okay guys, chapter 7 ni kita, okay. Bismillah, let's proceed with chapter 7 Chapter 7 we are dealing with limits Limits ni apa dia? Limits ni yang saya nak tekankan kepada semua orang adalah kita nak kaji sifat sesebuah function tu. Dia kaji sifat dia bukan nak kita macam nak macam mana nak cakap? Kita kenal orang tu tapi kita nak ambil sifat dia je. kita nak kenal sifat dia je. Okey, kita bukan nak kenal orang tu, kita nak kenal sifat dia je. Okey, kita tak berminat pun dengan orang tu, kita nak kenal sifat dia saja. Itu yang saya boleh bagi analogi terhadap limit ni. Siapa yang tak faham tu nak buat macam mana, kena faham soalan aja nanti. Okey. So fahamkan statement ni. Statement ni apa dia? Limit of fx as x approach a maksudnya limit kepada function fx ni as x approach a. Approach a ataupun x goes to a equals to L. Tu cara baca dia. Cara baca dia. Macam mana? Kalau kita perasan tengok dekat graf ni. This is when x equals to a. Dekat sini adalah a. Nampak tak? So maksudnya merujuk kepada a di bawah tu lah. Maksudnya daripada kiri ataupun kanan datang ke arah x iaitu a tu, datang ke arah a, kedua-dua belah menuju ke arah L. Boleh faham tak? Ke arah ketinggian L. Sebab tu jawapan dia L. Kita bukan nak nilai dekat sini berapa tau. Itu masalahnya. Itu yang pening sikit limit ni. Kita bukan nak dekat sini nilai dia L ke tidak. Bukan. Kita bukan nak dekat sini L ke tidak. Kita nak kaji kalau datang daripada sebelah kiri akan menuju ke mana. Kalau datang daripada sebelah kanan akan menuju ke mana. Boleh faham tak? Kalau daripada sebelah kiri menuju ke L. Kalau daripada sebelah kanan pun menuju ke L. Sebab tu dia L. Kita bukan kaji dekat sini apa. Okey, pening dah kat situ kan? Pening kat situ. Okey, chill. Itu apa yang ayat saya tadi adalah yang dia punya ni lah. Statement dekat atas ni lah. Kalau perasan nampak tu. Kita focus more on the behavior of the function. Okey, kita fokus kepada yang tu. Alright. Dan ini nanti kita recall balik yang ni kita recall balik. Yang ni kemudian nanti saya akan cerita. Saya tak nak cerita sekarang. Okey, guys, ada dua cara nak kira limit. Ada dua cara. First, table. Second, properties. Yang biasa kita akan pakai properties. Yang table ni, kira table ni macam orang kata macam mana? Kalau nak kira table ni umpama macam kita guna cara manual lah. Table ni macam naik kereta manual. Properties ni macam naik kereta auto. Okay. So table ni old school. Table ni old school. Tapi semua benda boleh buat. Properties pula kira menggunakan kiraan. Jadi kita tak perlu go old school. Dia lebih genius guna properties. Okay, tapi ada dua kaedah cara nak kira dia. Okay, let's take a look at the first example. Okay guys, saya tahu setiap buku dah ada isi kan jawapan dia. Okay, tolong kira Ustaz. Your function is fx equals to x square plus 1. This is your function. Okay, please calculate to me what you get for minus 1, minus half, minus quarter and minus 0.001 ni. And for the positive case as well. Cuba you kira you dapat apa. Tekan calculator dapat apa. Two minutes. Fill in the blank. Masukkan nilai. Saya nak dapatkan table tu saja.
So guys, this one you obtain 2, 1.25, 1.0625, and then 1.00000. Apa tu? Oh, banyak zero ah. 5. 5. Cukup tak? That. So this one pun 1.00001. Yeah. Ya. And then followed by similar value eh. Ya. Okay, 1.0625. Dia reflect je. 1.25. Kenapa reflect? Sebab nilai sama ubah simbol je. Nilai sama ubah simbol je. Okay. Satu lagi kenapa Sebab reflect? dia approach dari apa, kan saya cakap kalau approach daripada mana pun dia akan dapat L kan. Dia tengok juga Ainul. Nanti kita akan jumpa function yang datang daripada kiri jadi lain, datang daripada kanan jadi lain. So dia punya limit does not exist. Ada? Okay. Kenapa guys? Sebab ni graf senyum ni. Graf senyum. Faham tak? Graf senyum. So bila kita cerita pasal ketinggian, kita ada dua belah. Sebab tu kita dapat reflect kiri kanan. Nampak tak? Boleh faham? Boleh. Sebab ketinggian dia sama Okay. Because this part is for y. So means that we are talking about vertical part. Vertical part dia akan ada yang sama lah, kiri kanan. Kenapa? Sebabnya bila kita buat satu horizontal line, kita ada kiri kanan tu dua tempat. Okay. Alright guys. Dia yang penting kamu tengok sifat dia bila menuju ke arah kosong tu. Okay? Because the question asking you when x goes to 0. Nampak tak? Soalan dia kecil je kat situ. X goes to 0. What is the limit of when x approach 0? Maksudnya from left hand side, dia nak approach 0 tu, tengok apa jadi? Dia akan menuju ke arah apa? Dia akan menuju ke arah 1, betul tak? Nampak tak ni 1? Daripada 2 jadi 1.25, daripada 1.25 jadi 1.0625, daripada 1.0625 jadi 1.001. Dapat tak? Dia menuju ke arah 1. Yang ni kita tak mau pun. Yang ni kita tak mau kaji. Kita bukan nak yang ni. Kita nak tengok daripada kiri dia menuju ke arah apa? Menuju ke arah 1, betul tak? Sebelum nombor kosong tu. Maksudnya paling sebelah kiri tu, sebab tu kita ambil negatif 0.0001. Sebelum kosong tu. Umpama macam kita buat case open. Kosong tak terlibat. Kita buat kiri kanan dia. Okay. And then from right pun dia akan menuju ke arah 1. Boleh faham tak? Okay guys, kita tengah kaji dekat ni. Struggle kosong Kita tengah kaji dekat kosong. So bila kita buat daripada kiri, kita kena ambil nombor-nombor yang dekat sini lah. Negatif 1, negatif 0.5. Sampailah kita ambil yang paling dekat dengan sini lah konon. Paling dekat kan? Paling dekat yang sebelah sini, that's why kita ambil negatif 0.001. Yang ni pula kita ambil 0.001. Boleh faham tak? Sebab tu table you macam ni. Maksudnya kita nak kaji dekat dengan kosong tu apa jadi? Dekat dengan kosong tu. Kita bukan nak kaji dekat kosong tu. Kita nak kaji sifat function tu menuju ke arah kosong. Okay. So daripada kiri kata menuju ke arah 1. Daripada kanan kata pun menuju ke arah 1. That's why the answer is 1. Tengok jawapan tu kat bawah ni. Jawapan saya tinggalkan kosong kat bawah ni. 1. That's why the answer is 1. Okay. Kalau tengok nampak ni, x goes to 0 ada negatif kat atas. Negatif kat atas tu, atas 0 tu maksudnya bukan power negatif tau. Maksudnya from left. X goes to 0 ada positif kat atas. Maksudnya from right. Maksudnya kita setuju from left of the function towards 0, from right of the function towards 0, the answer is 1. Kenapa 1?
Sebabnya dua-dua tadi nak menuju ke arah satu. Nampak ni 1.0001 tu. Dua-dua belah. Okey. Dan kita patah balik. Sebab tu yang ni tadi, kita patah balik kepada notes tadi. Nampak ni. X, A positif. X goes to A positif. Maksudnya, X goes to A from right. From right. X goes to A negatif. Maksudnya from left. Okay. Okay. Saya nak clarify dua ni je dulu. Alright. So kita dapatlah dia limit from left dia 1, limit from right pun dapat 1. Okey. Kalau tak percaya, mari kita lukis graf dia. Y. X. Okay guys, this is the graph. Kenapa cepat sangat lukis? Perasan tak graf dia symmetrical about Y axis? Faham tak dia symmetrical dekat Y? Faham kan? Kenapa symmetrical dekat Y guys? Kenapa? Sebab tu tak sentuh kosong. Tak ada nilai B. Tak ada nilai B. Tak ada B. B tak ada. AX square plus BX plus C. B tak ada. Ada A dengan C je. B dia kosong. So kalau B dia kosong, ingat paksi Y akan duduk tengah-tengah. Macam biasa. Alright. So kita nak kaji bila X dekat sini guys. Bila X menuju ke arah kosong. Dekat sini ya. Dan kita setuju datang daripada sebelah kiri. Datang daripada sebelah kiri, dia menuju ke arah 1. Ketinggian tu 1. Datang daripada sebelah kanan pun menuju ke arah ketinggian dia 1. Sebab tu kita ambil limit daripada kiri adalah 1, daripada kanan adalah 1. Okey? Kalau tak percaya, kita boleh ambil satu nombor yang kecil betul-betul sebelum kosong dan betul-betul selepas kosong. Kita ambil nombor tu yang kita kira tadi tu. 1.00001. Yang belah kanan pun kita kira 1.001. So, kedua-duanya menghampiri 1. Jadi, kita tahulah sifat limit dia adalah 1. Okay. Dia old school ni payah sikit nak cerita kan. Macam kita guna sempua lah bila nak mengira tu. Panjang cerita sikit. Sekali lagi kita gunakan kaedah calculator pula. Okay. Kaedah yang new version. To calculate limit. Okay, boleh terima tak? Sebab sedikit. Points yang kamu boleh ambil adalah kalau dia nak kaji dekat kosong, maksudnya kita ambil nilai sebelum kosong dan selepas kosong. Dan kita tengok betul-betul sebelum kosong tu apa jadi terhadap Y dia. Betul-betul selepas kosong tu apa jadi terhadap Y dia. Dan itulah yang akan menentukan conclusion dia. Dapat tak? So, penting value-nya adalah value yang dekat sini. Betul-betul sebelum kosong, betul-betul selepas kosong. Sebelum kosong adalah from left, selepas kosong adalah from right. Tapi tak semestinya kita kaji dekat kosong je tau. Ini sebab X goes to 0. Kita kaji dekat 0 lah. Okay, what happen when we are dealing with the next example? Nampak ni? Kita kaji dekat apa pula ni? Dekat 3 pula, betul tak? Ya. Kita kaji dekat 3 pula sekarang ni. Guys, cuba masuk ni. Ingat tak tadi? Kalau dekat kosong tadi ada saya kira tak? When X0, Y dia apa? Tak ada kira tak? Betul tak? Kan saya pangkah kan dekat when X0, Y apa tu saya pangkah dekat situ. Sebab saya tak nak mau benda tu. Benda tu saya tak mau pun. Okey? Kenapa tak mau benda tu? Ini baru datang nampak ni. Example number 1. Cuba tengok example number 1. Cuba masuk 3 dekat soalan tu. Cuba masuk 3. Tak boleh. Tak boleh. In this case, your fx or your y is x square minus 9 over x minus 3. Guys, this is your y. Your fx is x square minus 9, x minus 3. And then we are focusing at x equals to 3. Kita punya spotlight adalah dekat x sama dengan 3. Apa jadi kalau you masuk dekat 3? Denominator kosong, betul tak? Denominator 0, make error. Yang lain macam mana? Okey. Denominator kosong, make error maksud dia. Sebab tu nampak undefined ni. Undefined ni maksudnya make error lah ni. Make error.
Sebab itulah kita belajar limit ni. Nampak tak? Kita jumpa soalan yang mana dekat dia tu kita tak boleh kira. Jadi kita kena kira yang sebelum dia dengan yang selepas dia. Baru kita boleh agak nanti dekat 3 nanti limit dia apa. Okay, let's find out. What is the value at 2.8, 2.9 dengan 2.99? Kenapa kita ambil nilai ni? Sebab nilai ni yang menghampiri 3 sebelah kiri. Ni left hand limit. Yang ni right hand limit. Okay, please calculate 2.8 and so on. Saja je suruh kira sama sebabnya takut ada juga orang yang tekan kalkulator ni dia tak dapat je kerja dia. 2.8 masuk dapat apa dah? Dengan saya kena kira ni. Dapat 5.8 je sini. Ya. Betul. Okay, Yeah. 2.9 apa cerita? 2.9. 5.9. 5.9. Sharp kan? 9 ke ada lagi? 9 je. 9 je. Okay, 2.99? 5.99. 199 ke 99 je? 9 je. 99 je. Tak, 99 ni dua je lah, 2 je. 99 je. Okay. How about 3.01? 3.01. 3.01. Yang ni 6.01. Okay. Ya, next one ni 6.1. 6.1. Okay, dia dah menjauhi lah. 3.2. 6.2. 3.2. Ni sharp lah ni? Ke ada lagi point dia? Tak ada lah. Tak ada. Tak sharp. Tak ada, memang macam tu lah. Okay kan? So agak-agak jawapan dia apa? Agak-agak jawapan dia apa? 6. Ya, jawapan dia 6. Kenapa 6? Sebab dua-dua nak ke nombor 6. Dua-dua nak ke nombor 6. Sebelah kiri 5.99. Kalau kamu tak percaya, kamu ambil lagi nombor lagi kecil. 2.99999 yang betul-betul tepi 3 tu. Kamu masukkan, nanti kamu akan dapat 5.99999. Unlimited 9 tu. Dalam arti kata lain, dia betul-betul nak ke arah 6. Boleh faham tak? Sir, Ya. Mak minta Zaira mute jap. Oh, Zaira punya dia. Zaira mute Ustaz. Okay, Cin. Sir, Zaira kena pakai ni ke? Pakai earphone ke? Ya, Haris. macam mana dapat yang 5.5 point tu? Kalkulator saya bengong lah. 5.5 point. 5 point. 5.8, Masuk 5.9. kalkulator ni. Masuk value ni. Masuk value dekat sini. Allah. Ustaz. Masuk dekat sini 2.99. Masuk kat sini 2.99. Masuk lah. 2.8, 2.9 ataupun 2.99 dan 2.99 ni. Kalau masuk 2.99 dekat semua X ni, bila kira akan dapat 5.99. Berjaya tak? Sekejap ni, sir. Okay. Alright. Yang lain macam mana? Dapat tak? Dapat hasil dia tak? Sebab tu guys, kita belajar limit ni. Sebabnya dekat sini nampak, bila kita kira dekat 3 ni, kita dapat make error. Jadi bila kita dapat make error, macam mana kita nak tahu sifat limit dia ke mana? Sebab itulah kita kaji secara, dalam situasi ni kita buat secara table. Buat secara table, sebelah kiri dia dah menghampiri 6. Sebelah kanan pun menghampiri nombor 6. So sebab itulah jawapan dia dekat 3 tu sebenarnya adalah 6. Sir, Ya. yang dekat 2.8 tu saya dapat 1.6 plate. Saya rasa Haris kena hati-hati dengan apa ni bracket tu. Make sure kalau nak tekan kalkulator 2.8 kuasa 2 dulu. Lepas tu tolak 9. Lepas tu answer bahagi kurungan 2.8 tolak 3. Dapat tak? Okey, jap.
Sebabnya kadang-kadang dia bahagi ni bahagi 3, kemudian dia bahagi 2.8, lepas tu dia tolak 3 tu kemudian. Padahal kita nak tolak dulu baru bahagi. So hati-hati tekan kalkulator. So kalau nak tekan kalkulator semua, tengok jenis kalkulator. Dia nak cerita pasal kalkulator ni banyak cerita kan. So kalau nak tekan dia, kalau katalah 2.8 kan. So kalau nak tekan kalkulator tu make sure guna bracket tu betul-betul lah. 2.8 square minus 9, close bracket, lepas tu baru buat fraction, open bracket, so buat 2.8 minus 3 pula. Close lagi bracket. Kena make sure buat macam ni. Kalau nak tekan kalkulator. Barulah dapat ni. Ni kalkulator. Alright. Kalian check. Okay, Aris. Lihat Okay guys, any more question regarding this part? Tak ada? Hari ni kita nak belajar. Ya, sorry. Yang apa tu, yang soalan tu X kuasa 2 tolak 9 bahagi X tolak 3 tak boleh ke kalau kita faktorkan and then masukkan 3 dalam X? Kalau buat macam tu tak boleh. Farah Ainul dah jauh sangat ni. Ya ke? Yang Farah Ainul buat tu, itu adalah konsep properties. Sat lagi baru nak belajar. Okey. Okey. Dia dah nampak dia dah nampak masa depan lah. Okey guys, ini adalah kaedah table . Ini adalah kaedah table. Maksudnya kita masuk nilai. Okey. Farah Ainul tadi dia dah ajar kita sebenarnya untuk ke yang seterusnya. Sekarang ni baru kita nak cerita properties of limit. Tadi kan ada dua kaedah saya kata. Kaedah old school dengan kaedah yang auto. Kaedah old school tadi adalah guna table. Sekarang ni kita nak ajar secara algebraic method lah. Kaedah auto iaitu properties. Inilah kita kira. Kita tak payah nak buat table lah. Okay guys. Okay, mari kita tengok example je belah kanan. Belah kiri ni tak payah tengok. Satgi pening. Kita tengok belah kanan ni example. Nanti bila tengok example, baru boleh imply yang sebelah kiri ni. Baru dia boleh faham. Okay. Nak tanya, cuba tengok function you. Ada X tak? Ada X tak dekat 5 ni? Tak ada kan? Tak ada. So tulis jawapan 5 terus. Boleh faham? Maksudnya kalau 5 ni 7, jawapannya adalah 7. Boleh faham tak? Maksudnya kalau limit constant, kita terus ambil constant tu. Maksudnya kita terus ambil jawapan ni, bubuh dekat sini terus. Kenapa? Sebab tiada X pun kita nak kaji. Nak kaji apa? Memang X pergi dekat 3, tapi function kita tak ada X. Faham tak? Kita ambil terus nombor tu, bubuh sebelah kanan. Katalah soalan tu limit set 7, Sx goes to 1 contoh. Jawapan dia apa? 1. Alright. Set 7. So 7. Kita ambil set 7. Sebab function kita tak ada X pun. Kita ambil dia terus tulis jawapan kat sini. Boleh faham? Alright. Okay, kita tengok next part. Ini property siapa mana? Yang pertama. So what does it mean? When you have limit constant and then simply write down the constant as the answer. Okay, apa jadi pula kalau limit X? Guys, stepnya adalah sebenarnya ganti saja 3 ke dalam X. Bila kita ganti, limit jangan tulis dah. Bila ganti, limit jangan tulis dah. So bila ganti jadi 3 kan? Ya. 3 tu masuk ganti dekat X. Bila ganti, limit jangan tulis dah. Itulah jawapan dia. Itu ya. Boleh faham? Boleh. Okey. Saya bagi contoh soalan lain. Katalah ada soalan, saya punya lim macam ni sikit lah. L dia tu. So X goes to 2, katalah dekat sini X cube. Cuba bagi jawapan. Jawapan apa? Dapat 2 apa? 2 cube which is 8. Macam tu je. Boleh tak? Okey, senang kan? Alamak, dah terbuat dah kat bawah kan? Astagfirullahaladzim. Dah terbuat kat bawah. Okey, bawah settle. 8, siap. Maksudnya ada power, tak ada power. Kita bedal masuk lah.
Kita masukkan nilai je, ganti X, ganti X, ganti X. Itu saja step dia. Cuma nanti kita adalah situasi bila ganti X, make error. Bila ganti X jadi kosong. Kosong per kosong. Nak cerita apa? Okey. Nanti akan adalah cerita dia. Okey. Alright guys. Number 4 ni pula. Number 4 ni, saya nak ikutlah peraturan number 4 ni. Number 4 ni sebenarnya kita nak kata benda ni you can split. Limit X goes to minus 1. X power of 5 minus limit of 10 Sx goes to minus 1. Apa yang kamu faham terhadap benda ni? Kita nak ganti terus boleh. Nak ganti terus boleh. Ganti terus negatif 1 tu pergi dekat X. Boleh. Dapat jawapan. Tak ada masalah. Cumanya dalam situasi ni nak diajar adalah limit ni boleh pecah. Boleh faham? Dia boleh pecah. Dia jadi macam expansion tau. Ni pergi kat sini, ni pergi kat sini. Boleh? So lepas ni kalau ada limit tu, limit, kamu nak pecah ke apa ikut suka hati. Dia tak ada peraturan langsung limit ni. Limit ni paling tak tahu orang kata memang semua orang suka kawan dengan dia lah. Sebab dia semua boleh. Dia menghalalkan semua benda limit ni. Okay? Dia pergi semua benda lah. Okey, lepas tu kita nak ganti. Negatif 1 ni ganti kat sini. Boleh, tak ada masalah. Negatif 1 kuasa 5. Tolak. Okey, ingat tadi. Yang belah kanan jadi apa? Yang belah kanan. Jadi? 10. Jadi 10 terus. Sebab tak ada X kan. So ambil nombor tu saja. 10 terus. So dapatlah negatif 11. Boleh tak? Okey. Sama je sebenarnya kalau kita masuk terus kan. Sama je sebenarnya kalau kita masuk terus. Negatif 1 kuasa 5 tolak 10. Betul tak? Dapat juga negatif 11. Cuma dalam situasi ni nak ajar kamu. Kalau ada tambah tolak dalam tu boleh pecah. Boleh pecah. Tak ada masalah. Bukan setakat tambah tolak je boleh pecah. Darab bahagi pun boleh pecah. Darab bahagi pun boleh pecah. Nampak tu? Kalau limit fx dengan gx, maksudnya boleh pecah. Jadi limit fx, limit gx. Nampak ni? Limit fx, limit gx. Okay. So dalam situasi ni, this question, we can split. Limit sx goes to 4. X goes to 4 ni kena tulis lah. X square minus 5. And then times. Limit. Similar, sx goes to 4. 4. X plus 1. Kita boleh pecah kan? Boleh pecah. Tapi siapa malah nak pecah? Nak kira terus? Boleh. Nak kira terus. Masuk 4 terus dekat X tu. So then substitute. 4 square minus 5. Okay. Yang paling penting kamu kena faham. Limit ni. Limit akan hilang bila ganti. Bila masuk nilai, limit hilang. Itu je tolong kena faham. Selagi tak ganti, selagi tu limit tu ikut kamu sampai mati. Fahamkan ayat saya ni? Selagi tak ganti X tu 4, selagi tu limit tu wajib ditulis. Bila dah ganti, maksudnya X ni dah jadi 4, barulah limit tu haram tulis dia, hilangkan dia terus. Sebelah kanan pun katalah kita nak hilangkan limit tu, so kena ganti siap-siap X dengan 4. So that's why you obtain this one. 4 square is 16 minus 5 is 9, right? So 9 times 5, which is 45. Betul tak? Okey, sama je kalau kita kira terus. Okey, apa jadi kalau kira terus? 4 square minus 5. Sama juga. 4 plus 1. 16 minus 5. 9 plus times 5, which is 45. Sama juga. Kalau masuk terus pun sama. Kalau pecah pun sama. Kiraan dia. So tolong fahamkan yang 4 yang properties number 4 tadi plus minus boleh pecah. Properties number 5 kalau darab pun boleh pecah. Satu lagi properties number 7 kalau bahagi pun boleh pecah. Dapat tak? Okey. So darab tambah tolak darab bahagi semua benda boleh pecah. So limit ni dia terima semua. Sir, bukan 55 ke sir? 50 apa? 55. 55 sebab 55 55 Okey. Lain macam 55. Dua kali salah Okey, thank you. 55. Alright, thank you.
Okay, properties number 6. Properties number 6, we are focusing on, guys, nampak tak ada nombor depan ni? Nombor depan ni, anytime je kita nak bawa keluar. Anytime je nak bawa keluar. Dengan syarat mesti berhubung secara darab lah. Maksudnya C, maksudnya 5 darab X kuasa 3. 5 boleh bawa keluar. Okay. Berhubung secara darab lah. Darab atau bahagi boleh bawa keluar. So 5 tu naik atas ke? Dekat Tak lah, 3. bukan 5 ni atas. 5 bawa keluar. 5 bawa ke depan. 5 boleh bawa ke depan. Nampak tak? 5 limit X cube X goes to 10. Yang lain tak berubah. So once you bring 5 forward and then substitute as I told you just now, once you substitute, get rid of your limit. So 10 cube. Boleh? So 5,000. Boleh tak? Boleh. Yang lain macam mana? Okay. Boleh. Tapi Boleh. jangan salah faham lah. Sir, kalau dapat soalan ni, kita memang wajib keluar ke? Tak. Saya tak kata wajib keluar. Saya kata boleh keluar. Boleh bawa 5 keluar. Cuba fahamkan statement tu. Boleh bawa 5 keluar. Dalam erti kata lain, kalau kamu malas nak bawa keluar, kamu nak kira terus X goes to 10 tu, terus nak masuk 10 tu dekat X. Dalam keadaan 5 tu tepi dia. Boleh tak ada masalah. Nanti lah. Sama lah. Dapat 5K tak? Betul 5K? Itu salah? Sir, pecahan limit tu memang kena buat juga? Pecahan limit ni? Yang mana? Yang nombor 5. Nombor 5. Dah, bukan. Jangan salah faham. Dia nak bagi tahu tambah tolak boleh pecah, darab bahagi boleh pecah. Itu saja dia nak bagi tahu. Oh, kalau kita skip yang tu tak apa lah. Tak mau Okay, pun tak apa. Sebab tu kalau tak mau pun tak apa. Tak mau pun tak apa. Maksudnya kamu nak guna ni terus pun boleh. Nampak yang saya highlight ni. Maksudnya terus nak masuk nilai. Pun boleh. Tak ada masalah. Just nak bagi tahu je dia boleh pecah. Itu je. Tambah tolak darab bagi boleh pecah. That's it. Okay. Dia adalah option saja, option. Kamu terpulang. Saya tak kata wajib pecah. Tak ada. Okay, move on to number 7. Number 7 pun sama juga. Nak kira terus pun boleh. Kalau nak kira terus, ganti terus lah. Negative 5, negative 5, minus 5 altogether square plus 10. And then you calculate. So you get what? 25, 35, minus 1 over 7. Oh, minus 1. Minus 1 over 7 kan? Tapi siapa yang nak pecah? Boleh tak ada masalah. Pecah. Limit X goes to minus 5 for the upper part divided by, for the lower part, limit Sx goes to minus 5 X square plus 10. Boleh nak buat macam ni. Tak ada masalah. Nak pecah kemudian baru nak masuk nilai. Boleh. Once you substitute, get rid of your limit. Minus 5 divided by minus 5 altogether square plus 10. The result always will be similar. So you dapat minus 5 over 35 dekat sini. That's why you obtain minus 1 over 7. Sama. Boleh tak? Dia optional. Nak masuk terus boleh. Nak pecah pun boleh. Nak split pun boleh. The fraction. Okay. Okay, dua lagi. Habis dua lagi ni kira kita khatam lah. Konsep basic limit ni. Alright. Ni nak cerita apa ni tak ada apa pun. Lah, nombor 8 ni patut tak payah cerita apa pun. Nombor 8 ni ganti je lah. So dalam erti kata lain, kamu tak payah nak baca sangat definition ni. Kita buat terus je. Ganti terus je. Limit Sx goes to minus 2. Okey, ganti semua. Ganti. Bila ganti apa tadi? Limit jangan tulis lah kan? Padam limit. Okey, substitute every single x with minus 2. But be careful lah dengan power tu. Ganti terus.
Once you substitute, get rid of your limit. So what do you get next? 4, 12, 8, 30. 30. Nicely done. Thank you. Number 8 ni yang paling tak berguna sangat. Kita tahu dah ganti tadi kan. Sebab tu yang benda ni dia ajar awal lagi. Okay, tapi dia nak tunjuk juga dia punya properties tu. Layan aja. Okay. Tengok. Next case pula. Next case. Okay, apa jadi kalau ganti terus? Ganti je lah kan. So dapat 2, betul tak? Ini kalau ganti terus. Tapi dia bagi tahu juga, kalau ada kuasa, kuasa tu boleh bawa keluar. Tu saya kata, memang limit ni tak tahulah dia apa kena dengan hidup dia, semua benda dia boleh. Saya pun tak tahu apa masalah dia. Tadi bukan main cerewet sangat nak kaji behavior lah apa bagai kan. Tapi semua benda pula boleh. Itulah dia, kisah limit ni. So kalau nak bawa cert tu keluar pun, dalam limit tu duduk dalam pun boleh. So akan jadi benda yang sama juga. Cert, bila ganti limit pun hilang. So dapat 0 tambah 4 juga. So which is 2. Sama. Number 9 ni tak payah nak susahkan diri lah. Dia dalam erti kata lain, semua yang kita belajar hari ni adalah, semua properties yang kita belajar hari ni, yang paling penting adalah kamu tahu nak ganti je. Ganti, masuk nilai X, limit jangan tulis dah. Once masuk nilai, limit jangan tulis. Selagi tak masuk nilai, selagi tu limit tulis. Itu benda yang paling penting sekali adalah yang kita nak belajar tentang properties ni. Okay, tak ada apa nak tanya kan? Benda simple lah semua ni kan? Okay, math test power. Test power tengok. Okay guys, please do example number 2. Try lo. Try buat sendiri dulu. Ganti masuk lah. Siapa nak susahkan diri pecah pun boleh, tak ada masalah. Ikutlah nak belajar menulis limit tu kan. Cuba try buat. Masuk nilai dapat jawapan. Sir, Ya. C tu nanti dapat 2 jawapan ke? C tu nanti dapat 2 jawapan. Tak. Kita ganti nilai Dek. Kita ganti nilai. Jadi kita tak payah guna ni. Kita bukan nak pecah kes Dek. Kita nak ganti nilai saja. So once you substitute, so you get minus 3 cube and then modulus minus 3 kan? Okay. Modulus minus 3, modulus anything becomes positive, betul tak? Oh, okay. Okay. So apa benda pun yang kita moduluskan akan dapat 3. Okay sir, thank you. Alright, cun. So dapat apa kat sini? Minus 9 tak? So yang ni dapat minus 9. Yang lain macam mana? Okay. So yang first part dapat apa dah? Sir. Ya, Fan. Macam mana C tadi? Masuk nilai Fan. Tu. Masuk nilai. Nampak saya ganti setiap X tu dengan negatif 3. Modulus negatif 3 memang jadi 3 kan? Oh ya. Modulus lah apa pun dalam dunia ni, dia akan jadi positif. Okey. Modulus 7 dapat 7. Modulus negatif 7 dapat 7. Dia bukan yang kena pecah positif dengan negatif bukan Bukan. Tak. Okay. Tak perlu. Okay. Tak perlu. Itu cerita lain. Itu cerita lain dia kan. Itu kalau cerita contoh. Itu kalau cerita ni baru pecah kes.
I see. Okay, faham. Yang ni baru pecah kes. Kita sekarang ni bukan nak ganti X tu apa sekarang ni. Sekarang ni kita nak cari X. Baru yang kena pecah kes tu. Satu kes positif, satu kes negatif. Dapat tak? Dapat saya. Dapat lah. Alright. Thank you tanya benda tu. Sebab ada kawan yang dia lost, dia ni juga lah. Dia keliru juga kat situ kan. Tapi dia tak apalah. Lagi ada kawan lain tanya kot. Alhamdulillah. Ada orang tanya. Alright. So sama soalan ni ganti semua. Kuasa 2 tambah 4. 4, 3, 12, 16 kot. Salah kita. B okey kot? Boleh? So ganti 8 tolak 16 kali 2 dulu lah. 16 kali 2 pula. 16 kali 4 apa dah? 64. 64. So dapat 4 lah kat sini, betul? Betul. Ya. 8 tolak 4, 2. Elok. 4 Okey, cantik. Tu dah mula congak-congak tu kan. Dia malas tu. Dia congak jawapan betul tak apa guys. Kalau congak jawapan salah tu, dia burn tu so, apa kiraan tu. So dekat sini ganti dah. 3 9, 18, 3, 21, 18. So dapat 18 per 31. 31. Boleh simplify? Tak boleh. Tak boleh. Betul tak? Lain je lah. Okey. Ganti lah. Tak ada apa. Dapat. Okey. Boleh proceed Start berapa jauh lagi kita? Sikit lagi. Sekejap lagi kita rest. Okay guys, example number 3. Example number 3 ni cuba fahamkan soalan. Yang ni lah baru guna property tadi tu boleh pecah bagai apa tu. Sebabnya kali ni function dia tak bagi. Nak ganti pun tak boleh. Nampak? Okay. These two are the clues given. X goes to 2. For both parts, X goes to 2. Maksudnya X goes to 2. Sebelah kanan pun X goes to 2. Untuk pink tu. Cuma yang first, function X, jawapan dia 3. Yang second, function GX, jawapan dia 8. Okey. Macam mana nak jawab A? Kita bila nak ganti guys, mesti exactly benda tu sama. But this time, we have 3. So how to get rid of 3? Keluarkan Tiga 3 ke depan. Kita kena bawa ke depan. Inilah situasi yang mana mewajibkan kita faham property tadi tu. So once this one is already the yellow case, therefore you can substitute lah. Ni dah jadi yellow case, baru you boleh ganti. So 3, yang yellow case tadi dapat 3 kan? So 3, baru boleh ganti, dapat 9. Boleh faham? Boleh. Faham tak? Awak Zairah berkerut kening tu. Lepas tu yang function 2 bawah tu apa dia? Function 2 bawah. Yang mana? Lah kan soalan tu X ke anak panah 2 tu. Anak panah 2 tu. Tak. Dia jangan salah faham anak panah 2 ni. Dia nak bagi tahu clue dia. Clue dia bila X anak panah 2 tu maksudnya X goes to 2 tu bila kita ganti 2 ke dalam fx nanti hasil dapat 3. Bila kita ganti 2 ni ke dalam fx ni hasil dia dapat 3 tapi fx tu dia tak bagi tahu. Jadi nampak tak yang kuning ni? Yang kuning ni dah sama dengan yang kuning ni. Betul tak? Sama kan? Sebab tu kita boleh ganti yang kuning ni dengan nombor 3 ni. Sebab tu boleh ganti dengan 3. Nampak? Jadi 3. Okey. Okay, faham. 3 Thank you, darab sir. 3 cantik. 3 darab 3 betul. 9. Apa 3 darab 3 saya nampak 27. Bening kepala saya ni. Okey. Try dulu yang soalan lain. Try dulu Ustaz. Test power tengok. Test power tengok. B, C, D.
Oh, dia boleh apply visual effect. Sir. Hmm. Dia yang X anak panah 2 tu memang kena letak bawah lim Wajib. 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 Dia bila kita cerita limit ni, dia memang X goes to what number tu memang kena ada. Dalam situasi ni X goes to 2. Memang wajib tulis. Wajib. Sebabnya limit dia memang ada bawah tu. Dia package sekali. Dia takkan ada lim saja. Dia takkan berlaku. Dia takkan ada lim saja duduk macam tu. Tak boleh. Dia mesti ada lim X goes to apa. Dalam situasi ni limit X goes to 2. Dia leceh dia dekat situ dia banyak kali nak tulis. Hafiz okey Hafiz? Okay, sir. Okay, right. Sir, Ha. kalau apa yang tiga Aduh, lemah lembut ya. Ya. kalau tiga lim fx Kalau tak buat mana bang? Apa? Okay, sorry. Okay, saya serius lah. Benar. kalau tiga lim fx tak tulis maksudnya terus buat jalan kira ganti Terus buat 3 boleh darab 3 Terus buat 3 darab 3 macam tu. Boleh. Yes, okay, thank you sir. Oh, yes, you see. Now you can see me, right? Okay. Nampak Man, Man? Baju MU tu Man? Bukan lah. Bukan baju MU lah. Oh, bukan. Bukan sir. Bukan lah. Malam kalah sir. Berani pakai. Siapalah Captain Ronaldo? Losing lah. Saya dah cakap Saya dah cakap member saya, man kau Captain apa? Aku Captain Ronaldo confirm kan. Padahal kita Captain Antonio. Aduh. Okay. B. Lain macam B kita bawa keluar apa saya dengar saya blur lah. Kalau saya tulis macam ni faham tak? Boleh kan? Saya bawa keluar set dulu. Saya sajalah nak ikut step lah. Nak ikut step. Ada orang mungkin dia dah congak terus ke arah kiraan tu. Tak apa, tak ada masalah. Okay. And then baru saya bawa keluar 2 pula. Ke depan. Yang penting saya nak dapatkan lim X goes to 2 GX tu. Yang penting saya nak dapatkan yang pink ni. Saya nak dapatkan ini. Supaya saya boleh ganti dengan 8. 2 darab 8. Okey, 16 cantik 4. So kalau saya pecahkan lim tu boleh? Kalau pecahkan lim boleh, tak ada masalah. Maksudnya pecah lim set 2 set GX macam tu. Set 2 set GX boleh, tak ada masalah. Boleh. Limit ni buat apa pun. Semua dia boleh. Sir, tu yang best limit ni. kalau ganti nilai terus? Ganti nilai terus maksudnya terus dapat set 2 darab 8 tu. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay. Boleh diterima. Okey. So untuk limit ni benda ni saya tak risau sangat untuk dari segi skip step tu. Sebabnya dia tak ada specific case tau. Dia tak ada macam log ataupun lon yang mana
dia ada certain konsep sahaja. Tapi kita pukul rata semua benda boleh. Tak. Macam loan lock dia ada special dia. Tapi untuk limit ni semua boleh. So kalau kamu ingat kamu salah konsep, dah. Konsep kamu betul. Itu isu yang berlaku dekat limit ni. Right. C macam mana? Ganti terus? Semua ganti terus ni. Maksudnya yang C ni ganti terus lah. 3/5 betul? Ya. Cantik. 3/5. 3/5 apa? Macam besar sangat nombor ni. Tak biasa kira. 243. 243. 283. Tulis pun dah tak betul Tidur tak cukup. 243. Oh, terbaik Liverpool lawan Brentford malam tadi. Oh, dahsyat lah. Ingat Liverpool power sangat defend. Okay, D. One, D. Payah sikit kan ni? Semua benda nak ganti terus kan. Kita ikutlah konsep sikit kan. GX. Okay, kita pecah dulu. Minus 2. Limit fx. X goes to 2. Sorry lah siapa terganggu dengan lim saya tu lah. Lecturer saya dulu lagi macam mana dia tulis? Lecturer saya dulu. Macam tu lah. Lim. Limit dia. Macam ni dia buat. Wah, dia buat sign gaya. Alamak. Dia kata apa kat saya tau? You boleh buat macam ni. Make sure you get a doctor first in your first title. Dia cakap kat saya, kuasam tu. Dia cakap saya, you nak buat apa macam ni sebagai lim boleh, tapi make sure you ada title doctor dulu, dia kata. Alamak, kerek gila. Angkuh tu, dia tak tahu dekat Padang Masya esok sama kata. Astagfirullahaladzim. Okay. Tak, dia okey. Lecturer tu okey. Dia melawak dengan saya tu. Okey. Ganti apa? 8. Tolak 2. Apa tadi? Terus bahan cikgu sendiri terus lost kau nak ajar apa tadi? Betul tak ni? 2 kan? Okey. Senang tak? Senam pula. Senang kan? Senam cakap betul-betul halsa kamu dah. Okey, saya proceed ada lagi. Ya Allah. Ngomong. Sikit X. Limit GX. X goes to 2. 3 dengan 8 tadi kan? 3/4. Siap lah ni. Okey. Oi, lama buat macam jawi kanan ke kiri Okey, yang ni. Masuk terus Masuk terus. Dia sebab benda ni dia tak ada salah konsep apa tau. Dia memang betul. Okey, masuk terus. Maksudnya kita tahu fx tadi 3, gx tadi 8 kan. So terus buat macam ni. 3/2 darab 8, betul tak? Oh, lama korang punya malas. Boleh tahan Genius. Malah genius tak apa guys. Tapi lim tu kena tulis lah kan. Tak boleh buat macam tu Buat macam ni. Dia boleh buat macam ni. Tak ada masalah. Boleh Zaira. Dia asal betul boleh. Work smart sir. Yes, work smart. Kita tak nak work hard kan. What's the point kita dah tahu matlamat? Matlamat kita dah tahu lah. Buat apa kita nak tunjukkan jalan usaha tu kan? Tapi dah korang matlamat korang kalau dah guna Photomat tak gunalah kan? So kena tahulah kaedahnya. Boleh nak guna kaedah ni ganti. Ganti terus. Syarat dia kena betul. Siapa yang ganti tu salah, jawapan dia salah, dia tak dapat markah apa pun lah. Itu bezanya orang skip step dengan orang tak skip step. Orang yang tak skip step, jawapan dia secure. Contoh, dia buat dulu yang ni. Limit x goes to 2. Dia buat dulu fx. Semua kuasa 2. Dia tulis dulu macam ni. Baru dia darab dengan limit
GX. X equals to 2. Tiba-tiba dekat bawah ni dia ganti salah. Tapi dekat sini dia dapat dah 1 markah. Boleh faham tak? Dia secure dekat sini ya. Tiba-tiba bawah ni dia terganti salah. 3 dengan 8 terbalik. Salah terus lah. Apa pun tak dapat lah. Tapi kalau dia ada tulis yang atas ni, dia secure lah. Markah kat situ. Okay. Dia ada baik buruk dia. Susah Boleh proceed Okay, test power tengok. Example number 4. Try tu. Try. Test power tengok. Simple lah limit ni. Dia cara tulis je nampak complicated. Ni salah satu calculus ni guys. Inilah nama calculus ni. Lepas cuti kita belajar differentiation. Dy dx. Yang tu memang budak-budak account mantul lah. Jumpa lagi Tak suka. You guys tak suka sebab tak faham lah. Jangan risau lah. Dia bila once dah suka tu kan, once dah faham dia jadi minat lah. Dia jadi minat. Sampai kawan buat soalan limit pun marah. Kau buat limit buat apa weh? Buat differentiation lah. Padahal dia dah power tu kan. Tak apa lah. Example number 4. Last word. Example number 4 Page berapa dah? Page 5. Tinggal 4 page lagi. Yang ni kalau loss nak tulis tu jam sikit lah. Jam sikit tak ada apa benda ni. Limit x goes to 1. Fx plus 2. Limit gx. X goes to 1. Over. Limit hx. X goes to 1. Equals to 2. Boleh faham tak? Maksudnya limit tu dia pergi dekat sini, dia pergi dekat sini, dia pergi dekat sini. Dia macam expansion. Limit ni macam expansion guys. Kita boleh expand. Kalau kesiannya Sutaya, dari tadi dia keluar masuk. Sir, kalau saya boleh bawa 2 tu keluar terus. 2 ni nak bawa ke mana? Ke depan. Ke depan tu. Maksudnya 2 ni nak bawa ke depan terus kat sini. Tak. Maksudnya kan patutnya je 2GX, lim 2GX Maksudnya kan. lim 2GX kan. Lepas tu 2 ni bawa terus macam ni. Boleh. Tak ada masalah. 2 ni tak boleh. Yang ni bawa ke depan tak boleh. Tak boleh. Okay. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Terus nak buat sebagaimana saya tulis ni boleh. Tak ada masalah. And then substitute guys. Yang ni kita tahu dah. Yang first part tu kita tahu dah. 4 plus 2 limit GX pun kita tahu 1. Okay. So yang nak dapatkan sebenarnya yang bawah tu lah. Boleh tak? Yang bawah lah yang kita nak dapatkan. Okay. Kalau rasa malas nak tulis kan, kita let lah. Rasa malas nak tulis ni banyak kali. Sekali lagi kena cross belah kanan. Sekali lagi kena bahagi pula. Dia jadi banyak kali nak kena tulis. Kita let why? Kita let ni anytime je kita boleh buat. Untuk memudahkan penulisan. So kita dapatlah 4 tambah 2. 4 tambah 2, 6 kan? 6. Katalah nak memudahkan penulisan kan. So jadi 6 per Y sama dengan 2. So kita tak payah nak tulis limit tu banyak kali. So kita pindah pergi belah sana dulu. Okay. So 6 sama dengan 2Y. So 2Y sama dengan 6. So Y sama dengan 3. Baru kita ganti balik. Limit X goes to 1 for HX just now is 3. Boleh faham tak? Tapi siapa tak nak let pun boleh, tak ada masalah. Siapa tak nak let pun boleh. Daripada sini terus nak ke sini bagi jawapan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau salah, masalah tu je lah. Okay.
Dia cara apa pun tak apa kan. Jadi kalau jawapan betul semua betul kan? Tak semestinya. Aduh. Dia tak semua jawapan tu menghalalkan cara, tak semua. Tapi limit ni mostly macam tu. Mostly dia menghalalkan jawapan tu. Faham tak? Sebab limit ni dia tak ada apa orang kata, dia tak ada peraturan dia yang terlampau ketat, tak ada. Dia semua boleh. Sebab itulah yang saya boleh kata bila jawapan tu kita dapat biasanya memang betul lah. Jaranglah guna metod apa pun dapat salah. Sebabnya limit ni semua boleh. Dia boleh expand, dia boleh pecah atas bawah, dia boleh bawa keluar constant. Dia ni macam satu expansion tau. Jadi dia bukan macam lawn yang mana kejap boleh pecah, kejap tak boleh pecah. Dapat? Dia bukan macam cert. Cert pun kena faham macam cert. Ingat balik cert kalau kita belajar sebelum ni. So kalau 4 darab 5, yang ni boleh pecah. Cert 4, cert 5 kan? Tapi yang ni boleh pecah tak? Kalau 4 tambah 5, boleh pecah tak? Tak boleh. Kalau yang ni tak boleh pecah ni. Cert 4 tambah cert 5, yang ni salah kan? Nampak? Set macam set, darab bahagi je boleh pecah. Tambah tolak tak boleh. Tapi limit semua boleh. Faham maksud dia? Jadi macam Zaira tanya tadi, adakah kalau memang kalau kita main congak je, kalau adakah kalau jawapan tu betul, memang confirm betul je. Untuk limit ni kebiasaannya macam tu. Tapi saya tak boleh nak cakap jawapan tu betul, confirm jalan kira tu betul. Boleh faham tak? Kadang-kadang tiba-tiba kamu buat jawapan tu 2, jawapan akhir 2. Tiba-tiba kamu buat 8 bahagi 2 dapat 2. Salah juga. Faham tak? Sedangkan 8 bahagi 2 dapat 4. Tapi jawapan belakang kebetulan sama dengan jawapan kamu 2. Tak juga. Tak boleh nak kata macam tu. Alright. Let ni untuk memudahkan penulisan. Siapa yang tak nak let, tak ada masalah. Okay? Boleh terus dapat jawapan. Okay guys, saya bagi option. Kita nak terus habis awal ataupun kita nak rehat, sekali lagi sambung? Rehat. Nak rehat dulu. Okay, sebabkan rehat dulu, saya dengar paling awal sekali cakap rehat dulu. So, kita chill dulu. Kita rehat sat. So, sebabnya sekali lagi, page 6, 7, 8, 9. Ada 4 page saja lagi. Kita sambung ke apa? 9.50 boleh? Rehat setengah jam. Ke lama sangat? 9.45 boleh tak? Boleh. Boleh. Dia Najmi Sir nak tanya, kalau ada case ke dalam satu equation tu lim x anak panah A tu ada 2 nilai ke dia semua setiap equation semua satu nilai je dia guna? Okey, saya faham. Najmi kata, cuba tengok example number 4 ni. Kalau kita perasan, limit dia satu je. Macam X1. Ya betul Najmi. Biasanya satu soalan tu memang satu je limit dia. Dapat Najmi? Dia limit dia tak boleh gabung-gabung. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia kalau satu dengan negatif satu, tak boleh. Dia takkan bergabung. Dia tak ada kena-mengena antara dua. Okey, tak ada kaitan langsung. Okey dah. Faham tak Najmi? Faham. Najmi tanya kod ada tiba-tiba yang fx dia bagi 1 tapi yang gx dia bagi nombor 2 ke? Oh tak. Dia memang akan bagi sama. Okey dah. Alright guys, so kita sambung 9.45 lah. 9.45 lah. Okay guys, thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. Kita sambung lah. Terima kasih sir. Bye. Jom. Start recording.